Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar semua sahabat penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan dan kesihatan yang dapat kita hari ini kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah SWT, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, untuk orang kata menjaga sunnah atau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara sahabat penonton semua, bersyukur juga kita kepada Allah SWT di pagi hari yang mulia ini. Masih lagi Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Dan mudah-mudahan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara sahabat penonton, seperti biasa, Tanyalah Ustaz. Hari ini kita akan bicarakan mengenai sirah sahabat-sahabat Nabi, insya-Allah. Jadi hari ini perbincangan kita mengenai isu sirah, dan kita akan bicarakan mengenai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mulakan dan kita beritahu tajuk, apakah tajuk kita pada pagi ini, sama-sama kita buat satu usaha pagi ini. Kita ajak ahli keluarga kita untuk kita sama-sama belajar. Sebab apa? Kehidupan para sahabat ni adalah kehidupan yang mana untuk kita jadikan contoh. Dia bukannya contoh teladan, tapi contoh ikutan. Kalau kita tak kenal mereka, maka kita tak akan rasa cinta kepada mereka. Hari ini kita nak lahirkan rasa cinta. Sebab apa? Rasa cinta ini, kata Nabi SAW, kita akan masuk ke dalam syurga bersama dengan orang yang kita cinta. Jadi Nabi SAW kasih dan cinta kepada para sahabat, dan kita pun nak rasa kasih dan cinta kepada para sahabat. Dan mudah-mudahan kita dapat masuk syurga dengan orang yang kita cinta dan orang yang kita kasih, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah, hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita untuk kita sama-sama belajar, kita muzakarah mengenai para sahabat. Dan jarang-jarang kita belajar bila Tanyalah Ustaz ini, banyak sosok tubuh para sahabat yang kata nama dia jarang-jarang kita dengar. Dan hari ini kita bicara mengenai seorang sahabat radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah Al-Muzani, ataupun dikenali sebagai Dzul Bijadain, bukan Dzul Bijdain, Dzul Bijadain. Bersama dengan tuan guru kita pada pagi ini, insya-Allah, yang akan muzakarah ataupun akan bersama-sama dengan kita untuk menceritakan mengenai sosok tubuh ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Maulana Omar Abdul Aziz. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah, syukur Ustaz sihat. Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini kita, sebelum kita mula, sebelum kita dah ingatkan para penonton semua seperti biasa, sekiranya ada persoalan mengenai para sahabat, boleh terus hubungi kita di talian 1800881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk kongsikan live Facebook Tanyalah Ustaz di ruangan media sosial kita. Mudah-mudahan ini asbab hidayat dan juga asbab kita saham kita di syurga nanti, insya-Allah. Jadi baik, tanpa saya lengahkan masa, kita sama-sama kita nak lihat sedikit sebanyak status terkini COVID-19 Malaysia. Jadi jumlah kes keseluruhan kita dapat tengok 799,790 orang yang telah terkena penyakit ini. Hampir-hampir 1 juta rakyat Malaysia telah terkena penyakit ini. Tapi kalau kita lihat di sini, sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan, yang saya tertarik adalah kes sembuhnya adalah 719,000. Bermakna 90% daripada orang yang terkena penyakit ini telah sembuh sebenarnya, alhamdulillah. Jadi inilah yang kita nak harapkan kepada Allah SWT, agar Allah SWT memberi bantuan kepada kita. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, perbanyakkan solat hajat dengan Allah SWT untuk Allah melindungi kita dan memberikan kesembuhan dan merahmati khususnya Malaysia ini, insya-Allah. Baik, tanpa selangkan masa, Al-Fadhil Ustaz, hari ini kita nak cerita mengenai Abdullah Al-Muzani. Saya tengok di ruangan-ruangan Facebook kita ada beberapa soalan, kadang-kadang saya tengok banyak persoalan dan saya kira mereka ada terkeliru sedikit. Al-Muzani ni, kalau kata ramai mungkin sahabat-sahabat kita di media sosial, dia Google kadang-kadang. Jadi dia jumpa banyak Muzani. Jadi soalan-soalan mereka, dia tak tahu siapakah Abdullah Al-Muzani. Sebenarnya kita nak bercerita mengenai sosok tubuh Abdullah Al-Muzani di Dzul Bijdain. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan sikit sebagai mukadimah, siapakah sosok tubuh ini dan siapakah sebenarnya Abdullah Al-Muzani? Silakan. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bila bercerita tentang orang-orang yang dekat dengan Nabi, kita harap kita pun kelak
akan dibangkitkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini orang yang melakukan pengorbanan yang besar, dan asbab pengorbanan mereka untuk agama Allah, untuk mempertahankan baginda Rasulullah, bila kita baca kisah mereka pun boleh ada kesan pada hati kita. Lalu siapakah Abdullah Al-Muzani? Betul, kadang-kala ada yang terkeliru. Sebab daripada kalangan para sahabat pun ada beberapa Abdullah Al-Muzani. Antaranya adalah yang lebih terkenal adalah Abdullah bin Mughaffal. Lalu Abdullah bin Mughaffal pun daripada kabilah Muzani. Begitu juga antara sahabat daripada kabilah Muzani adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Semuanya antara Abdullah Al-Muzani yang kita nak bincangkan dan juga Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, sahabat yang famous, yang terkenal, mereka ini adalah ada talian kekeluargaan. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani adalah anak saudara kepada Zulbijadain Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhuma. Cumanya daripada pertanyaan-pertanyaan yang mana selalunya berlaku sedikit kekeliruan berkenaan tentang beberapa Abdullah Al-Muzani yang lain. Sebagai contoh, ada seorang tabi'in yang terkenal dengan nama Al-Muzani juga, iaitu Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Lalu bila kita tengok dalam pencarian, maka pada waktu itu kita akan keluar juga nama tabi'in ini, padahal ini bukanlah sahabat Nabi, dia tabi'in. Lalu Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani adalah bukan sahabat sebab beliau meninggal dunia pada tahun 106 ataupun 108 Hijrah. Ada seorang lagi yang kadang-kala kita terkeliru adalah Imam Al-Muzani. Itu semua kita kenal sebab kita bermazhab Syafi'i kebanyakan kita, kerana beliau adalah anak murid Imam Syafi'i antara yang paling cerdik. Lalu beliau pun Al-Muzani, tetapi nama beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, lahir tahun 175 Hijrah dan wafat pada tahun 264 Hijrah. Lalu sebab itu kalau sahabat-sahabat penonton perasan, Abdullah Al-Muzani ini didatangkan dengan laqab dia, dengan gelaran dia. Itulah Zulbijadain. Lalu Zulbijadain ini adalah laqab dia yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah pendapat mengatakan oleh para sahabat yang lain. Lalu ini untuk permulaan supaya kita tidak keliru, ada banyak Abdullah daripada kalangan sahabat. Al-Muzani pun ada dua orang. Abdullah Al-Muzani Zulbijadain dan Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, pakcik dan juga anak saudara. Dan kemudian ada Abdullah Al-Muzani, tetapi sebenarnya namanya adalah Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang meninggal dunia, yang wafat pada tahun 106 ataupun 108 Hijrah. Itu tabi'in. Kita tak cerita tentang beliau. Dan kemudian yang keempat adalah Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, antara yang cerdik dan juga yang hebat. Itu sekadar untuk mukaddimah Al-Fadhil Ustaz. Mukaddimahnya begitu jelas, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jelas di sini ada beberapa Muzani. Jadi topik perbincangan kita adalah Abdullah Al-Muzani Zulbijadain. Jadi kita kena faham. Sebab saya tengok ada beberapa soalan bertanya mengenai status hadis dan sebagainya. Ini adalah Abu Bakar Al-Muzani, iaitu perawi hadis. Jadi kadang-kadang kita tersalah sedikit sebanyak. Jadi fokus perbincangan kita hari ini mengenai Abdullah Al-Muzani, iaitu di Zulbijadain. Jadi insya-Allah sebagai mukadimahnya kita nak baca satu soalan daripada Facebook, insya-Allah. Soalan bertuah daripada Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di manakah Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu dilahirkan dan daripada manakah salsilah keturunannya? Itu yang pertama. Yang kedua, berapakah umur Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu ketika mempelajari ilmu hadis? Dan siapakah guru beliau untuk menerima hadis dan disanadkan untuk menyebarkan ilmu hadis? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, salah silah dan juga adakah Imam Abdullah Al-Muzani ini dia mempelajari ilmu hadis dan siapakah gurunya? Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Masya Allah, dia satu soalan tapi dia banyak cabang dia. Okey.
Lalu berkenaan tentang kelahiran Abdullah Zulbijadain radhiyallahu anhu, moga Allah redha dengan beliau dan juga dengan setiap daripada kita. Beliau daripada kabilah Al-Muzani. Al-Muzani merujuk kepada satu kabilah yang mana dikenali sebagai kabilah Muzainah. Kita kena faham bahawa kabilah adalah satu suku besar yang mana seperti Quraisy adalah satu kabilah dan dalamnya ada beberapa pecahan yang lain. Lalu di manakah penempatan kabilah Muzainah ataupun kita panggil Muzani ini? Sebelum daripada Islam, kabilah Muzainah ini mereka tinggal di jalan di antara Mekah menuju ke Madinah. Dan daripada sinilah juga menjadi sebab mereka dapat kenal Nabi SAW. Sebab ketika mana orang-orang muhajirin, mereka ambil masa beberapa bulan untuk berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Lalu para sahabat muhajirin akan singgah dekat tempat kabilah Muzainah. Para ulama sejarah berbeza pendapat di manakah tempat ini pada waktu ini. Cumanya kalaulah kita cari kabilah Muzainah, mereka dah tak tinggal di situ. Cumanya pada ketika mana Zulbijadain ini jumpa sahabat-sahabat muhajirin yang menjadi sebab dia masuk Islam, kata para ulama, tempat itu dikenali sebagai Rawha. Rawha, Ra, Wawha, Alif, Hamzah. Dan kalaulah kita tengok Rawha dalam peta, ianya lebih kurang 1 jam daripada Masjidun Nabawi. Dia sangat dekat dengan Madinah. Dan sebab itu dicatatkan di sini bahawa tempat ini adalah lebih kurang beberapa mil sahaja, 24 mil daripada Madinah. Disebabkan sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, di situlah Zulbijadain radhiyallahu anhu ataupun Abdullah bin Muzani masuk Islam. Lalu ini jawapan untuk di manakah beliau lahir. Beliau lahir daripada kalangan kabilah Muzainah. Apakah silsilah keturunan beliau? Okey, maka silsilah keturunan beliau adalah, nama asal beliau adalah Abdul Uzza. Dan kita tahu pada waktu itu Uzza adalah salah satu daripada nama berhala. Maka bila dia jumpa dengan Nabi, Nabi tukarkan kepada Abdullah. Lalu apakah nama silsilah penuhnya? Abdullah bin Naham bin Afif bin Usayhim bin Rabi'ah bin Adi bin Tha'labah bin Zu'ib bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Cumanya untuk kita tidak keliru dengan Abdullah Al-Muzani yang lain, cukuplah kita ingat namanya adalah Abdullah bin Naham, setengah ulama sirah menyebut Nuhum dengan nun berbaris depan, bin Afif radhiyallahu taala anhu, namun lebih dikenali dengan Zulbijadain radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada soalan yang ketiga, di manakah beliau belajar ilmu hadis? Lalu bila tiba pada soalan, masya-Allah soalan itu baik. Bila tiba pada soalan di mana beliau belajar ilmu hadis, kita boleh nampak bahawa di sini dah kembali kepada kekeliruan tabi'in tadi, iaitu Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Berlaku kekeliruan. Sebab semua sahabat belajar hadis dengan Nabi SAW. Dan semua sahabat, macam contoh, ada yang mana saya perasan bertanya tentang adakah beliau thiqah. Bila kita cerita tentang sahabat, para penonton yang dirahmati Allah, maka pada waktu itu, dia punya kaedah adalah as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat semuanya thiqah. Sebab itu bila kita belajar hadis, bila kita jumpa sahabat yang disebut sebagai an rajulin min ashabin nabi, daripada seseorang daripada kalangan para sahabat Nabi, maka pada waktu itu hadis itu tidak menjadi sebarang masalah. Sebab sahabat semuanya thiqah, sahabat semuanya adil. Maka daripada sini kita nampak soalan yang terakhir itu, saya rasa ada kekeliruan. Sebab bila sahabat semestinya mereka belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata biar tahu jangan keliru tu. Sebab apa? Ramai orang terkeliru. Jadi kita belajar para sahabat, kita baca dengan pengetahuan Google. Jadi kita Google saja, akhirnya kita terkeliru dan kita sampaikan maklumat yang salah. Dan kita mencontohi perkara-perkara yang mungkin kita sampaikan salah. Bila salah, segalanya jadi salah. Tuan-tuan dan puan, jadi insya-Allah, ditanyalah Ustaz, kita akan lebih memahami siapakah
Abdullah Al-Muzani dan disebutkan di Zulbijadain. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bila kita sebut jangan keliru ni, dah ramai dah orang terkeliru. Siapakah Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu ni sebenarnya? Ada yang masuk tabi'in, ada yang masuk Abdullah yang lain, Al-Muzani yang lain. Jadi inilah dalam Tanyalah Ustaz, kita belajar sirah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu daripada kisah para sahabat pada pagi ini untuk kita jadikan sebagai apa? Sebagai ikutan. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita hari ini silap. Kesilapan kita adalah bila mana kita cerita pasal kisah sahabat, kisah Nabi SAW, kita menganggap ia sebagai kisah teladan ataupun kisah bedtime story. Tapi ini bukan kisah bedtime story, inilah adalah kisah-kisah yang kita patut jadi ikutan dan juga panduan kita. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, insya-Allah hari ini sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita di talian 18881677 ataupun boleh ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Dan jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang membicarakan mengenai Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu, insya-Allah. Tanpa selangkan masa, saya nak ambil satu soalan lagi daripada Facebook, Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah yang bermaksud, ya Allah, aku sangat redha pada dia, maka engkau redalah dia. Yang kedua, bilakah Abdullah Al-Muzani memeluk Islam dan benarkah dia melafaz syahadah tidak di depan Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz daripada Sekincan, Selangor. Jadi Ustaz ada dua soalan kat sini seperti biasa. Doa yang Nabi SAW baca yang Rasulullah redha terhadap dia dan minta Allah redha kepada Abdullah Al-Muzani. Dan yang kedua, betulkah Al-Muzani ini dia mengucapkan syahadah tanpa di hadapan Rasulullah SAW? Silakan. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya jawab soalan yang kedua dulu. Sebab soalan yang kedua itu berlaku di awal. Maka Abdullah Al-Muzani ataupun Zulbijadain, beliau ketika mana kerap bertemu dengan para sahabat yang singgah di situ ketika mana dalam perjalanan berhijrah ke Madinah. Dan apabila kita lihat daripada kitab sirah seperti Ar-Rahiqul Maktum dan juga kitab-kitab sirah yang lain, maka kita dapati proses hijrah berlaku untuk tempoh beberapa bulan. Bermula daripada ketika mana perjanjian Aqabah yang kedua, di mana Nabi SAW bersetuju untuk berhijrah, dan pada waktu itu baginda Nabi SAW telah melantik 12 orang sahabat sebagai perwakilan, sebagai orang-orang yang akan menguruskan urusan Madinah sebelum baginda tiba. Maka berduyun-duyunlah para sahabat berhijrah. Ini para sahabat. Mereka tinggalkan segala harta mereka. Bahkan ada yang keluarga tak nak berhijrah. Mereka tinggalkan harta keluarga mereka. Seperti mana yang berlaku kepada contohnya Abu Salamah. Bukan keluarganya tak nak berhijrah. Keluarganya diuji dan ditahan oleh orang Quraisy. Nak tengok adakah dia akan tinggalkan keluarga dia ataupun dia akan tinggalkan Nabi. Maka ditinggalkan isterinya Ummu Salamah dan juga anak kecilnya Salamah dan diteruskan perjalanan seorang diri menuju ke Madinah. Lalu proses sahabat yang bukannya bergerak sekaligus, tetapi proses para sahabat yang berhijrah, seorang, ada yang dua orang, ada yang satu kumpulan, dan proses yang berterusan. Dan semua sahabat muhajirin ini, mereka pada waktu itu melalui perkampungan kabilah Muzainah, dan di sinilah seorang pemuda yang bernama Abdullah, dia sentiasa menanti-nanti kedatangan sahabat ini dan dia suka belajar Al-Quran.
dia suka belajar Al-Quran. Maka dia tanya dengan sahabat ini, perdengarkan aku Al-Quran. Dalam catatan sirah disebut kerana para sahabat nak bersegera sampai ke Madinah. Sebab arahan baginda Rasulullah adalah untuk pergi ke Madinah. Maka dalam keadaan para sahabat berjalan sambil berjalan, pada waktu itu dia belajar Al-Quran. Minat dia, kesungguhan dia. Ketika mana berlalu beberapa kumpulan para sahabat, maka akhirnya dia telah memeluk agama Islam. Dan dia memeluk agama Islam di kabilah dia. Dan kenapa dia tak terus berhijrah? Sebab pada waktu itu dia mengharapkan keluarga dia. Dia tak ada bapa, dia anak yatim. Pakciknya pada waktu itu masuk Islam, namun Islam mereka sedikit lewat. Akhirnya kabilah Muzani masuk Islam. Kalaulah kita baca dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah oleh Dr. Raf'at Bashar, kabilah Muzani adalah satu-satunya kabilah yang bila datang jumpa dengan Nabi lebih kurang pada tahun yang keempat ataupun kelima hijrah, dia datang waktu itu 400 orang masuk Islam. Masya Allah. Walaupun sedikit lewat berbanding dengan Abdullah Al-Muzani Zulbijadain. Tetapi ketika mana mereka dapat petunjuk, pada waktu itu mereka datang 400 orang bersama dengan ketua dia, Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Dan mereka masuk Islam. Dalam sirah menyebut, tak ada keluarga, kabilah yang masuk Islam seramai itu sebelum itu. Selalu orang masuk sikit, satu keluarga, dua keluarga. Ini 400 orang datang, jumpa dengan Nabi, mereka masuk Islam. Tetapi itu selepas keislaman Abdullah Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Lalu betul ya, beliau telah masuk Islam dahulu dan kemudian barulah beliau berhijrah, berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu beliau zahirkan keislamannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian soalan yang kedua tadi adalah mengenai doa. Mengenai doa. Betul. Doanya berbunyi yang mana Nabi SAW gembira dengan dia. Pengorbanan dia luar biasa. Sebab dia dipanggil Zulbijadain ketika mana dia buat keputusan nak berhijrah. Waktu itu kaum dia, pakcik dia yang selama ini menjaga dia, sebab dia memang daripada kehidupan orang kaya. Lalu Zu Asriya, daripada kehidupan orang kaya. Maka pakcik dia pada waktu itu ambil semua harta dia. Harta dia semua diambil. Bahkan pakaiannya pun diambil. Kerana pada waktu itu pakcik dia tak bersetuju untuk dia bertemu dan masuk Islam serta berhijrah kepada Nabi SAW. Maka mak dia merasa kasihan. Maka pada waktu itu ibunya mengambil akan satu kain kasar, dipanggil dipanggil kisak, maksudnya satu selimut kasar, satu selimut murah, dan diberikan kepada kepada Abdullah Zulbijadain. Maka pada waktu itu dia kerat dua, dia potong dua, satu dijadikan kain izar dan satu dijadikan irtada, dijadikan untuk tutup bahagian badan dia. Sehelai sepinggang, hanya dalam keadaan begitu dia jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu bila baginda Nabi SAW nampak, Nabi jumpa dia waktu subuh. Sebab waktu dia sampai Madinah waktu malam. Maka Nabi yang memanggilnya dengan gelaran Zulbijadain, orang yang mempunyai dua lapis selimut. Ini pengorbanan pada sahabat luar biasa. Tak ada apa-apa, tapi sanggup untuk bersama dengan baginda Nabi SAW. Dan ketika mana pada peperangan Tabuk, Nabi SAW doakan untuk beliau akan doa tersebut. Kita akan pergi detail pada kisah itu kemudian insya-Allah. Sebab itu di penghujung hidup dia, ketika mana beliau nak meninggal dunia. Jadi kita hold kisah tu Ustaz. Banyak lagi kita nak bicarakan mengenai Zulbijadain ini. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, inilah pengorbanan para sahabat yang kita nak belajar. Kita mungkin tak dapat ikut keimanan para sahabat dan korban para sahabat, tapi kita nak belajar. Mudah-mudahan sekiranya ada ujian yang berlaku kepada kita, kita tahu para sahabat telah laluinya, dan kita nak contohi siapa? Kita contohi para sahabat, insya-Allah. Baik, kita nak terus kepada soalan daripada Facebook, daripada Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Da'i, Ustaz Omar, Da'i Hilman dan warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zulbijadain atau nama sebenarnya Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau lahir di satu tempat yang bernama Warqad.
Apakah yang menyebabkan Rasulullah SAW sanggup menukarkan nama beliau daripada Abdul Uzza kepada Abdullah? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih. Ini satu soalan yang bagus, Ustaz. Dia tanya, satu, kenapa Rasulullah SAW menukar namanya daripada Abdul Uzza kepada Abdullah? Silakan. Lalu terima kasih kepada yang bertanya Izzuddin. Terima kasih kepada Izzuddin. Izzuddin pun makna yang baik, kemuliaan agama. Lalu moga Allah muliakan sahabat Izzuddin dan setiap daripada kita dengan agama dia. Sebab kemuliaan kita adalah melalui agama. Dan itu yang dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, a'azzanallahu bil Islam. Kita mulia bukan disebabkan pangkat, bukan disebabkan harta, bukan disebabkan rupa, bukan disebabkan jawatan takhta, tapi kita mulia adalah kerana agama. Yang silapnya adalah kita rasa kita yang memuliakan agama. Itu silapnya. Lalu kita rasa kita dah buat banyak, lalu agama perlukan kita. Sebaliknya kita yang memerlukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berkenaan tentang menukar nama, menjadi kebiasaan baginda Nabi SAW untuk menukar kepada nama yang lebih baik. Bukanlah sekadar beliau, tetapi banyak lagi sahabat-sahabat Nabi SAW yang baginda Nabi SAW tukar nama. Kenapa? Sebab Abdul Uzza, nama asalnya, memberi terjemahan hamba kepada berhala yang bernama Uzza. Seperti mana yang kita biasa dengar orang Arab ketika mana pada zaman jahiliyah mereka bersumpah mereka akan sebut demi Lat dan juga demi Uzza. Dan juga nama itu ada juga di dalam disebut di dalam Al-Quran pada surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Lalu pada juz yang ke-27 pada surah An-Najm disebutkan nama tiga berhala. Pada ayat tersebut, afara'aitumul Lat wal Uzza wa manah. Lalu maksud Abdul Uzza adalah hamba kepada berhala Uzza. Ketika mana dia datang berjumpa dengan Nabi SAW, selain Nabi SAW memanggilnya dengan gelaran Zulbijadain yang sehingga ke hari ini kita kenal, Nabi SAW tukarkan namanya kepada hamba Allah. Daripada menjadi hamba kepada berhala ataupun hamba kepada makhluk, lebih baik kita menjadi hamba kepada Allah. Dan itulah antara nama yang Nabi suka. Sebab itu dalam hadis kita nampak antara nama-nama yang Nabi SAW suka adalah Abdullah dan juga Abdur Rahman. Lalu Nabi SAW tukar yang pertama kerana namanya tidak baik. Dan yang kedua, memang menjadi kebiasaan baginda Nabi SAW menukar nama-nama para sahabat yang pada waktu itu memberi makna yang tidak baik. Terlalu banyak contoh yang kita boleh nampak dalam sirah. Dan ini juga kita nampak bila kita jumpa masyaikh tertentu, ulama' tertentu, bila nama kita memberi makna yang tak elok, maka pada waktu itu mereka akan panggil dengan nama yang berbeza mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Lalu itu sebab Nabi SAW tukar, maka jadilah namanya Abdullah Zulbijadain radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu sebab itu pengajarannya adalah, Al-Fadhil Ustaz, ketika mana kita nak memberi nama kepada anak kita, pastikan maknanya elok, pastikan maknanya baik. Sebab bila orang panggil, itu adalah doa untuk anak kita. Lalu sebab itu pentingnya untuk memberi nama yang baik. Dan daripada sini kita nampak akhlak Nabi menukar nama yang tidak baik kepada nama yang lebih baik. Radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Itu pengajaran kita pada pagi ini, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau kita cuba usahakan nak dapat nama anak, kita cari nama baik-baik. Tak perlu panjang pun tak apa. Yang penting baik maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadilah doa kepada kita semua, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan perempuan, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, sahabat menonton semua, hari ini kita bicarakan mengenai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu, ataupun lebih dikenali sebagai Zul Bijadain. Jadi pagi ini bicara dengan kita adalah Maulana Ustaz Omar Abdul Aziz. Jadi soalan-soalan mengenai Abdullah Al-Muzani ini mudah-mudahan yang kita belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan sirah para sahabat ini dapat kita implementasikan dengan izin ke dalam ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi saudara, sahabat penonton semua, saya minta untuk kita sama-samakan lakukan satu usaha pada pagi ini, iaitu kita ajak suami kita, kita ajak isteri kita, kita ajak anak-anak kita, dan kita sampaikan kepada saudara mara kita untuk sama-sama menonton Tanyalah Ustaz, untuk mereka kenal sosok tubuh para sahabat, dan mungkin mereka pun tak kenal para sahabat Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Jadi insya-Allah Ustaz, ada satu soalan daripada Rahimah Saud daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz Omar, Da'i Hilman dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita katakan bahawa Abdullah adalah antara golongan muda yang boleh dicontohi oleh umat kemudian dalam mencari syahid? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Rasulullah SAW tidak memohon doa yang didambakan oleh Abdullah, adakah Abdullah berasa kecewa dan bagaimanakah Rasul meredakan keadaan? Yang pertama, adakah sifat Abdullah Al-Muzani ini untuk syahid fi sabilillah ini satu contoh yang baik untuk golongan muda kita, Ustaz? Yang kedua, mengenai kecewanya Abdullah Al-Muzani ketika mana tidak mendapat doa yang telah didambakan oleh dikeluar pada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kawal keadaan tersebut dan menggembirakan hati Abdullah Al-Muzani? Silakan. Baik. Terima kasih kepada Puan Rahimah Saud yang bertanya. Ahlan. Lalu bila Al-Fadil Ustaz sebut di awal tadi untuk sahabat-sahabat bantu share, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut bahawa tugas kita adalah untuk berkongsi. Sebab itu sabda Nabi SAW, balighu, sampaikanlah daripadaku, walaupun kamu tahu satu ayat, walau ayah. Dan hari ini kita bukan tahu satu ayat, Al-Fadhil Ustaz. Kita dah tahu banyak tentang Abdullah Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu Zul Bijadain. Lalu mohon dia sebaik sahabat-sahabat bantu share, kongsi. Ataupun kalaulah kita tahu Facebook kawan kita, kita tag nama mereka, 3 orang. Kita kongsikan. Sebab benda yang paling mudah untuk orang berubah adalah melalui jalan cerita. Sebab itu kita nampak Al-Quran penuh dengan cerita, penuh dengan kisah. Bukan sekadar untuk dibaca, tetapi pada waktu itu ada pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya. Dan kadang-kadang kita tak tahu kisah apa, sahabat mana yang boleh menyentuh perasaan dan jiwa, dan pada waktu itu orang boleh berubah. Sebab para sahabat ni luar biasa. Sebab pengorbanan mereka, kasih sayang mereka, mujahadah mereka, sehingga kan Allah janji, walladzina jahadu fina, orang yang sanggup melakukan pengorbanan pada agama kami, maka kami jadikan mereka ini asbab orang lain boleh jadi baik. Lanahdiyannahum subulana. Dan tak ada orang yang buat lebih banyak pengorbanan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti bila kita baca, kita dengar, pada waktu itu akan ada kesan pada hati kita. Sebab mereka ni luar biasa. Sebab janji Allah, orang yang buat pengorbanan pada agama Allah, Allah akan jadikan dia asbab orang lain boleh berubah menjadi baik. Lalu sebab itu kita kongsi, mohon sahabat-sahabat tag rakan-rakan, ahli keluarga, mungkin teman. Seorang teman adalah orang yang menjadi asbab orang lain boleh semakin dekat dengan Allah, boleh semakin dekat dengan baginda Rasulullah melalui perkongsian sirah yang kita kongsikan pada hari ini. Lalu soalan daripada Puan Rahimah tadi, Masya Allah. Soalannya adalah berkenaan boleh tak Abdullah Al-Muzani dijadikan idola, inspirasi oleh para remaja? Semestinya. Dan daripada sudut apa yang patut kita jadikan sebagai inspirasi? Kita nak jadikan mereka ini inspirasi bukan sekadar pada keinginan mereka untuk syahid, sebab keinginan untuk syahid itu adalah Masya Allah luar biasa, Al-Fadhil Ustaz. Tetapi ianya bermula daripada keinginan untuk melakukan pengorbanan dan untuk mencari redha Allah. Sebab kita tak boleh tiba-tiba, contohnya pada waktu itu tiba-tiba nak mati syahid.
Dan istilah pada waktu itu mati syahid, pada waktu itu dia sangat strict. Maksudnya kalaulah pergaduhan antara umat Islam itu tidak dikira sebagai syahid. Dia ada syarat dia, dan pada waktu itu ada peraturan-peraturan dia. Bukanlah seseorang itu bila pada waktu itu dia mengangkat senjata, walhal pada waktu itu tidak ada perintah daripada pemerintah, maka dia boleh tiba-tiba diisytiharkan begitu. Lalu yang kita boleh belajar bagi pandangan saya, kerana syahid itu adalah nak memberi nyawa, nak memberikan pada waktu itu benda yang kita sangat sayang. Tetapi yang kita boleh ambil daripada kisah Abdullah Al-Muzani ini adalah pengorbanan mereka, mujahadah mereka. Mereka contohnya sanggup tinggalkan harta, kesenangan pada waktu itu bersama dengan baginda Nabi SAW. Tadi Al-Fadhil Ustaz ada kata sesuatu. Saya kata mengenai syahid tadi Ustaz. Maksud kata para sahabat ni semua kecintaan mereka ni, kalau kata bukannya Abdullah Al-Muzani saja, bahkan semua para sahabat kecintaan mereka untuk syahid ni luar biasa Ustaz. Betul ke macam mana Ustaz? Ke saya salah? Betul. Silakan. Semestinya para sahabat Nabi SAW pada waktu itu kecintaan mereka untuk syahid sangat luar biasa. Kita boleh belajar daripada doa Umar bin Khattab. Ketika mana Umar bin Khattab pada waktu itu dia berkeinginan untuk meninggal dunia dekat bumi Madinah. Sebab kita tahu terlalu banyak kelebihan meninggal dunia dekat bumi Madinah daripada hadis-hadis yang sahih. Lalu dia nak sangat meninggal dunia dekat Madinah. Tetapi dalam masa yang sama dia nak sangat syahid. Ini sebagai contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu dia selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu syahid di jalanmu. Tetapi dalam masa yang sama aku minta untuk mati meninggal dunia di bumi kekasihmu sallallahu alaihi wasallam, bumi Madinah. Maka para sahabat yang lain bertanya kepada Umar bin Khattab, macam mana nak mati syahid? Sebab syahid itu mestilah dibunuh oleh orang yang pada waktu itu tidak beriman. Dan dekat Madinah peraturannya daripada zaman Nabi SAW, bahkan zaman Khalifah Abu Bakar, diteruskan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada waktu itu mana-mana orang yang dah baligh yang bukan Islam tak boleh duduk Madinah. Itu dia punya peraturan. Dan sampailah zaman kita, orang yang bukan Islam tak boleh masuk ke bumi Madinah. Lalu kalaulah ada hamba sekalipun sebelum baligh, lepas balik tak boleh duduk di Madinah. Tetapi kerana doa dia bersungguh-sungguh minta. Dan pada waktu itu dia sangat-sangat minta. Maka pada waktu ketika mana Mughirah bin Syu'bah, salah seorang gubernur Umar bin Khattab yang berada di Kufah, dia minta izin, dia kata, wahai Khalifah, tolonglah buat pengecualian untuk Abu Lu'lu' ni seorang je, hamba-ku. Sebab dia ni pandai berniaga, dia mahir dalam tukang besi. Kalau dah diduduk kat Madinah, maka pada waktu itu boleh mempermudahkan penduduk Madinah. Pengecualian yang seorang yang Umar bin Khattab buat untuk Abu Lu'lu' menjadi asbab Abu Lu'lu' akhirnya pada waktu itu menikam Umar bin Khattab, dan Allah kabulkan doa dia kerana dia minta bersungguh-sungguh. Dia meninggal di bumi Nabi, bahkan ditanam di satu tempat bersama dengan Nabi, dan pada waktu itu dia juga dapat syahid kerana dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, seorang yang bukan Islam pada waktu itu. Lalu sahabat memang mereka pada waktu itu menginginkan syahid. Tetapi kita boleh nampak daripada Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi yang kita nak belajar untuk para pemuda, bahkan yang berusia juga, sebenarnya kita nak belajar pengorbanan itu. Betul. Sebab Al-Fadhil Ustaz, pandangan peribadi saya, wallahu alam, dan Allah lebih mengetahui, ilmu atam, ilmu Allah lebih sempurna. Syahid itu adalah benda yang pada waktu itu penghujung. Kerana nak mengorbankan nyawa, pada waktu itu memberi nyawa untuk agama Allah. Tetapi sebelum tiba pada nyawa, ada beberapa benda yang kita perlu buat pengorbanan. Contoh, adakah kita sanggup mengorbankan harta pada waktu itu untuk agama Allah? Ataupun adakah pada waktu itu kita sanggup korbankan benda-benda yang tak elok pada waktu itu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Bila pengorbanan daripada sudut benda-benda yang Allah tak suka kita tinggalkan, dan pada waktu itu kita
kita utamakan agama Allah, pada waktu itu barulah datangnya keinginan untuk mati syahid. Kalaulah tidak, yang khawatirnya dia punya keinginan itu bukanlah mati syahid. Kenapa? Tetapi ianya disebabkan keinginan untuk mengambil nyawa, ataupun pada waktu itu untuk melawan golongan-golongan manusia yang tertentu. Padahal sebenarnya para sahabat Nabi bila mereka berada di jalan Allah ataupun pada waktu itu berada dalam ekspedisi, tujuan mereka bukanlah untuk mengambil nyawa sesiapa. Sebab itu bila ada orang Islam, mereka tidak ganggu. Lalu kadangkala sebalik semangat untuk dapatnya syahid, khawatir bukanlah pada waktu itu kerana dia nak korbankan dirinya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tujuannya adalah kerana mungkin dia bencikan sesuatu bangsa, ataupun pada waktu itu dia bencikan sesuatu orang yang pada waktu itu dia akan ambil tindakan kekerasan, padahal sebenarnya orang ni mungkin boleh masuk Islam, ataupun mungkin orang ini dia tidak ada penentangan terhadap Islam. Lalu sebab itu daripada sini yang kita boleh dapat adalah sebenarnya penting kita ambil pengajaran bukan sekadar untuk mati syahid. Itu yang paling tinggi kita ambil yang kita boleh dapat, iaitu pengorbanan untuk mengutamakan agama Allah lebih daripada yang lain. Lalu bila contohnya masuk waktu solat, apa yang kita utamakan? Bila tiba waktu pemberian zakat, apa yang kita utamakan? Bila tiba untuk taat pada ibu bapa, apa yang kita utamakan? Lalu itu pengorbanan yang saya rasa kita boleh belajar banyak daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, benar. Ustaz, terima kasih Al-Fadhil Maulana. Inilah yang kita nak belajar mengenai para sahabat. Pengorbanan mereka bukan semata-mata mereka membuta tuli, tapi mereka ini buat semata-mata kerana Allah dan Rasul. Jadi insya-Allah sahabat penonton semua, ada satu soalan lagi kita tak jawab, tapi kita akan jawab mengenai doa yang didambakan oleh Zul Bijadain ini, yang mana Rasulullah SAW tidak mendoakannya. Apakah yang berlaku? Kembali lagi selepas ini, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saudara, sahabat menonton semua, kita bicarakan mengenai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu, ataupun lebih dikenali sebagai Zul Bijadain. Bersama dengan kita pada pagi ini, mungkin yang baru bersama dengan kita, yang baru lihat Tanyalah Ustaz pada pagi ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kita ucapkan. Mudah-mudahan program pada pagi ini dapatkan memberikan kita satu ilmu yang baru. Mungkin kita tak pernah kenal Abdullah Al-Muzani, pagi ini kita kenal dengan sahabat Nabi lagi seorang. Sahabat Nabi ni tuan-tuan yang mulia, kita ada, minta maaf Ustaz kalau saya salah, ada 100 lebih kurang 124,000 orang. Ustaz, jadi ini salah seorang kita ceritakan. Banyak lagi para sahabat kita tak ceritakan Ustaz. Jadi insya-Allah mudah-mudahan asbab kita belajar pada pagi ini menjadi asbab hidayah pada diri kita dan juga ahli keluarga kita insya-Allah. Ustaz, tadi sebelum berehat kita bacakan soalan daripada Raimah Saud. Seronok dengan Ustaz cerita. Bila mana Ustaz cerita mengenai syahid, bagaimana nak syahid dan sebagainya, dan tujuan syahid yang sebenar. Hari ini ramai orang salah faham. Dan hari ini Ustaz dah terangkan kepada kita. Dan Ustaz, Abdullah Al-Muzani, dia diminta doa dekat Nabi SAW, tapi doa itu tidak mencapai maksud hajat daripada Abdullah Al-Muzani. Apakah doa itu Ustaz dan bagaimana keadaannya, ceritanya, silakan. Okey. Masya-Allah, saya minta maaf kepada Puan Rahimah Saud, terleka bercerita Ustaz. Tertinggal soalan tadi. Lalu soalannya adalah berkenaan tentang doa, dia minta sesuatu doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama sirah mencatatkan cerita ini berlaku ketika mana pada penghujung usia Abdullah Zulbijadain Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Ketika itu berlakulah peperangan Tabuk. Dan peperangan Tabuk ini, untuk makluman sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, berlaku pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Maka berlakulah peperangan Tabuk.
Tetapi kenapa berlaku peperangan Tabuk? Bukanlah kalau kita baca tentang peperangan sebab Nabi ini suka berperang. Tidak. Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin. Tetapi berlakunya peperangan Tabuk adalah rentetan daripada orang-orang Rom. Mereka tidak berpuas hati sebab mereka tak berjaya mengalahkan tentera Islam dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah berlaku setahun sebelum itu, pada tahun yang ke-8 Hijrah. Lalu ketika mana berlakunya peperangan Mu'tah, 3,000 orang sahabat sahaja tak boleh dikalahkan oleh 200,000 tentera Rom. Mereka tak boleh kalahkan. Bila tentera Rom 200,000 tak boleh kalahkan 3,000 orang sahabat, maka sebab itu kalau kita baca sirah, daripada situ banyak kabilah-kabilah yang sebelum ini takut dengan Rom. Mereka pada waktu itu khawatir dengan Rom. Mereka pada waktu itu menjadi istilahnya kuli, hamba kepada orang Rom. Mereka mula masuk Islam. Sebab itu kalau kita perasan waktu peperangan Mu'tah, jumlah para sahabat 3,000. Tetapi ketika mana pembukaan kota Mekah pada tahun yang sama, tahun yang ke-8 Hijrah, pada bulan Ramadan, jumlah para sahabat 10,000. Beribu-ribu orang masuk Islam. Bila ramai masuk Islam, Rom mula risau. Sebab dia dah tak ada orang yang dia boleh jadikan boneka daripada kalangan orang Arab. Maka pada waktu itu, Nabi mendengar orang Rom mula mengumpulkan tentera. Dan terjadilah peperangan Tabuk pada bulan Rejab, tahun yang ke-9 Hijrah, yang mana Nabi pergi dan balik mengambil masa keseluruhan perjalanan selama 50 hari. 15 hari pergi, 15 hari balik, Masya Allah. Dan 20 hari berada di Tabuk mengikut catatan Syekh Safiur Rahman dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu pergi je 15 hari. Kita baru nak pergi umrah 10 jam, berdiri dekat immigration 4 jam kita dah letih. Dan macam-macam lah pada waktu itu diuji kesabaran. Tetapi 15 hari pergi, 15 hari balik, dan bukannya menunggang unta yang selesa. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dicatat, setiap seekor unta kena bergilir dengan 18 orang sahabat. Masya Allah. Pada waktu itu panas yang terik. Tak cukup bekalan sebab tentera sangat ramai, 30,000. Maka satu unta berkongsi 18 orang. 17 orang berjalan, seorang menunggang. Kemudian tukar. Yang kedua menunggang, yang lain jalan. Itulah keadaan peperangan Tabuk yang sangat luar biasa. Maka dalam peperangan Tabuk, maka Abdullah Zulbijadain ini, kerana dia memang pada waktu itu dekat dengan Nabi SAW, maka dia telah minta doa kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ud'u li bisyahadah. Tolonglah doa supaya aku dikurniakan syahadat, syahid. Kisah ini ada disebutkan dalam At-Tabaqatul Kabir. Maka pada waktu itu Nabi SAW angkat tangan. Lalu dia minta, pada waktu itu Nabi SAW angkat tangan. Adakah Nabi doa untuk dia dapat syahid? Nabi SAW pada waktu itu doakan, Allahumma inni uharrimu damahu alal kuffar. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan darahnya daripada disentuh oleh orang-orang yang tidak beriman. Nabi tak doakan untuk dia syahid. Maka pada waktu itu Zulbijadain ni, dia pada waktu itu dia keliru. Dia minta syahid. Nabi minta supaya jangan orang kufar sentuh dia. Maka pada waktu itu dia berkata dengan Nabi SAW, Ya Rasulullah, laisa hadza aradtu, wahai utusan Allah, bukan ini yang aku maksudkan. Maka di sini Nabi SAW betulkan permahaman dia. Nabi pujuk dia, istilahnya pujuk. Maka apakah yang Nabi SAW sabdakan? Sabda Nabi SAW, Innaka idza kharajta ghaziyan, sesungguhnya kamu apabila kamu telah keluar untuk berada di jalan Allah, walaupun tak syahid, fa asabatkal humma, walaupun pada waktu itu kamu hanya meninggal disebabkan demam, tapi sebab berada di jalan Allah, sebab pada waktu itu bersama dengan para sahabat lain di jalan Allah. Sebab perang Tabuk tak berlaku pun perang, tentera Rom lari, tak berlaku pun perang. Tetapi keluarnya mereka pada waktu itu di jalan Allah. Dan pada waktu itu kalaulah meninggal dunia disebabkan demam sekalipun, bukan disebabkan perang mahupun pedang,
sabda Nabi SAW, fa anta syahid, maka kamu dah dikira syahid. Keberadaan pada jalan Allah, keberadaan pada waktu itu apa yang disukai oleh Allah, keberadaan pada waktu itu seperti mana yang disuruh oleh baginda Rasulullah. Sabda Nabi, walaupun tidak ditetak oleh pedang, maka walaupun pada waktu itu kena demam, maka sabda Nabi SAW itu adalah syahid. Dan Allah kabulkan permintaan dia ketika mana dia tiba di Tabuk, sebab Nabi duduk di Tabuk selama 20 hari. Ketika mana tiba di Tabuk, usiba Zulbijadaini bil humma, maka pada waktu itu dia kena penyakit demam, maka pada waktu itu dia meninggal dunia. Lalu dia dikira syahid, walaupun pada waktu itu tidak berlakunya perang, tetapi seperti mana yang Nabi minta, Nabi kata, aku haramkan darahnya, dirinya daripada disentuh oleh orang tidak beriman. Maka inilah yang kita nampak berkenaan dengan dia minta doa kepada Nabi, tetapi Nabi SAW tidak doa seperti yang diminta. Akan tetapi matlamat tetap dapat. Tujuan dia tetap dapat, dia tetap dikira sebagai syahid. Lalu sebab itu kita belajar daripada sini. Kadang-kala bila kita jumpa dengan para masyaikh, dengan orang-orang yang mana dekat dengan Allah, kadang-kala kita kata, tolong doa untuk saya sekian-sekian. Tapi pengalaman saya sendiri, kadang-kala para masyaikh ini mereka doa berbeza. Dan kita pun, aku tak minta ni. Tetapi pada waktu itu dia doakan benda lain. Tetapi sebenarnya kadang-kala doa mereka itu adalah lebih baik daripada apa yang kita harapkan, daripada apa yang kita minta, seperti mana yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didik kita melalui istilah apabila berada di jalan Allah, maka walaupun meninggal disebabkan demam, maka pada waktu itu dikira sebagai syahid. Maka kisah ini ada dalam At-Tabaqatul Kabir. Dan tadi ada juga orang bertanya, saya tak sempat untuk jawab, ketika mana baginda Nabi SAW nak mengkafankan dia. Maka di dalam beberapa riwayat sirah ada disebut bahawa Nabi tak pernah turun dalam kubur kecuali untuk 5 orang sahabat. Nabi SAW tak turun dalam kubur untuk pada waktu itu meletakkan jenazah kecuali pada 5 orang sahabat. Dan antaranya adalah Abdullah Al-Muzani Zulbijadain. Nabi turun ke dalam kubur, Nabi SAW dafankan dia, dan disitulah Nabi SAW bersabda, Allahumma inni amsaitu radin anhu fardi anhu. Ya Allah, aku redha dengan dia. Pengorbanan dia luar biasa. Nanti mungkin bila ada kesempatan kita akan kongsi apakah pengorbanan dia. Aku redha dengan dia, ya Allah. Fardi anhu, maka redalah engkau dengan dia. Lalu ini kisah doa yang ditanya oleh Puan Rahimah Saud. Saya harap menjawab bagaimana diminta sesuatu, tetapi Nabi pada waktu itu terangkan doa yang lain, tetapi dia tetap dapat syahid walaupun bukan daripada tetakan pedang. Bahkan Nabi SAW isytiharkan, aku redha dengan dia. Sehingga kan dalam catatan At-Tabaqatul Kabir menyebut, Abdullah bin Mas'ud bila dia dengar Nabi doa macam ni, maksudnya Nabi SAW berkata, aku redha dengan dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya laitani kuntu makanah. Alangkah baiknya aku berada dekat tempat Zulbijadain. Kerana Nabi SAW sebut begitu. Padahal Abdullah bin Mas'ud masuk Islam 15 tahun lebih awal daripada Zulbijadain. Tetapi di sini kita nampak betapa sayangnya Nabi kepada Abdullah Al-Muzani Zulbijadain radhiyallahu taala anhu. Mesti ada sesuatu pengorbanan yang beliau buat sehingga baginda Nabi SAW sayang. Masya-Allah, ini pengorbanan para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Apa yang Ustaz katakan tadi, satu perkara yang menjentik hati saya adalah sekiranya kita bukan syahid di atas pedang, tapi bila mana kita duduk atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, keluar atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka demam, mati kerana sakit pun Allah akan redha kepada kita, Ustaz. Masya-Allah. Inilah yang perlu kita perjuangkan, untuk kita sentiasa ada atas perjuangan untuk membela agama Allah. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu lagi mengenai apakah yang sehingga perjuangan Abdullah Al-Muzani ni sehingga Nabi SAW redha kepada dia. Kita akan sambung perbincangan ini dalam Tanyalah Ustaz, bersambung di TV9 insya-Allah. Jadi terus setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau kita dalam majlis ilmu, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih saya ucapkan buat penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz yang daripada awal 6.30 pagi sudah terpacak di hadapan TV. Dan sekarang ni kita dah pukul 8 pagi, berbaki lagi setengah jam untuk kita bicarakan mengenai sirah para sahabat, iaitu Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Jadi saudara, penonton semua, berbaki lagi setengah jam ini, sama-sama kita menggunakan masa yang ada ini untuk kita bertanyakan soalan kepada Ustaz. Dan boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, untuk bertanyakan soalan di situ, ataupun terus hubungi kami di talian tertera di kaca TV anda. Jadi insya-Allah saudara, penonton semua, bersama dengan Maulana Ustaz Umar Abdul Aziz ini, insya-Allah kita akan bicarakan sedikit sebanyak lagi mengenai pengorbanan. Dan tadi Al-Fadhil Maulana ada ceritakan mengenai kenapa Rasulullah redha terhadap Abdullah Al-Muzani ni. Jadi kita nak tahu apakah pengorbanan Abdullah Al-Muzani dan apakah yang menyebabkan Rasulullah SAW redha kepada beliau. Jadi kita akan masuk satu soalan daripada Facebook, Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apakah keinginan beliau begitu tinggi untuk mengetahui agama Islam sehingga Allah SWT membuka pintu hati serta hidayah buatnya sehingga beliau memeluk agama Islam? Serta berapa lamakah beliau menyembunyikan keislamannya daripada pengetahuan bapa saudara yang telah menjaganya kerana kuatnya pegangan agama bapa saudaranya itu terhadap agama nenek moyang mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Jadi Ustaz, dia nak tahu keinginan Abdullah Al-Muzani ini, dia nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama dia sembunyikan keislaman dia dan pengorbanan dia sehingga kan bapa saudaranya paksa dia untuk masuk ke agama nenek moyang mereka balik. Fadhal. Terima kasih banyak Al-Fadhil Da'i Hilman, dan juga terima kasih kepada Puan Laila Dila Rosa atas soalan ini. Maka soalannya tadi pertama yang saya perasan adalah mengapakah keinginan yang tinggi untuk mengetahui agama Islam. Lalu keinginan ini lahir ketika mana kita dah sebutkan pada awal pertemuan pada hari ini, disebabkan beliau melihat akan sahabat-sahabat yang pada waktu itu tinggalkan bumi Mekah. Padahal pada sahabat muhajirin yang tinggalkan bumi Mekah, kebanyakan mereka ini pada waktu itu adalah orang-orang yang memang berniaga. Orang-orang yang kebanyakannya berada dan kebanyakan orang-orang yang berharta. Maka timbul soalan dalam diri Abdullah Al-Muzani, mengapa pada waktu itu mereka berhijrah daripada bumi Mekah yang dianggap sebagai maju, dan pada waktu itu mereka berpindah ke bumi Madinah yang dikenali sebagai Yathrib pada waktu itu. Padahal bumi Mekah dikira sebagai satu kota yang besar. Kalau kita baca pada tafsiran firman Allah dalam juz yang ke-25, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ketika mana orang Quraisy Mekah mempersoalkan kenapakah Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah seorang pemimpin daripada dua negeri yang besar ini, iaitu Mekah dan juga Taif. Lalu Mekah dan Taif adalah negeri yang besar di negara Arab pada waktu itu. Tidak dikira Syam kerana Syam berada di bawah jajahan Rom. Tidak dikira Iraq kerana Iraq pada waktu itu berada di bawah jajahan Farsi dan dia saling bertukar dengan Rom. Tidak dikira Yaman kerana Yaman pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Habsyah Najasyi yang merupakan wakil daripada Rom juga. Lalu antara kota besar yang ada pada waktu itu daripada ayat minal qaryataini azim adalah Mekah dan juga Taif.
Sebab itu kalau sahabat-sahabat perasan bila Nabi SAW pada tahun kesedihan, Nabi SAW pada waktu itu kehilangan pakcik baginda Abu Talib, isteri baginda Khadijah. Tak lama selepas itu pada bulan berikutnya Khadijah meninggal pada bulan Ramadan. Pada bulan Syawal Nabi terus pergi ke kota Taif. Sebab bila penduduk Mekah tak terima, kota besar yang lain pada waktu itu adalah Taif. Sebab itu baginda Nabi SAW pergi ke kota Taif sebab Nabi nak mencari satu kabilah besar yang boleh mempertahankan baginda Nabi SAW, namun Allah tidak izinkan pada waktu itu. Lalu persoalan ini timbul di hati Abdullah Al-Muzani yang pada waktu itu usianya baru 16 tahun. Mengapakah orang-orang Quraisy ini pada waktu itu mereka tinggalkan Mekah, mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan rumah penempatan mereka dan mereka datang ke satu kampung. Dikira kampung, Ustaz. Sebab pada waktu itu hanya ada dua banu je. Ada Aus dan juga Khazraj. Hanya ada dua sahaja kabilah. Dan pada waktu itu ini adalah penempatan pertanian sebab mereka subur dengan pertanian. Lalu ketika mana datangnya para sahabat, maka Abdullah Al-Muzani mula bertanya tentang Al-Quran. Lalu pada waktu itu para sahabat memperdengarkan Al-Quran. Lalu ada sahabat memperdengarkan ayat tertentu. Sahabat yang datang kemudian dengarkan ayat yang lain. Sahabat yang berikut dengarkan ayat yang lain. Lalu bila dia dengar Al-Quran dan dia pun dalam keadaan mencari, maka pada waktu itu terbuka pintu hati dia. Sebab itu daripada sini pengajaran yang pertama adalah ketika mana seseorang itu dia mencari, Allah pasti akan tunjukkan jalan. Ketika mana seseorang itu mencari. Sebab itu kata para ulama tafsir, nak ceritakan tentang rahsia mencari ini. Bila kita baca Al-Fatihah, sebelum daripada kita baca doa yang kita baca setiap rakaat solat, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sebelum kita baca ihdina tu, rahsianya ada pada firman Allah, Iyyaka na'bud. Di mana kita mengaku hanya kepadamu kami beribadah. Tetapi apakah maksud perkataan ibadah? Ibadah itu sebenarnya bahasa Arab. Ibadah datangnya daripada perkataan abdun, hamba. Bila kita kata hanya kepadamu kami beribadah, sebenarnya kita sedang mengaku bahawa hanya kepadamu ya Allah kami memperhambakan diri. Lalu untuk kita dapat ihdinas siratal mustaqim, kita mesti kena nak, kita mesti kena mencari. Dan di situlah kita membuat pengakuan kami adalah hamba, kami memperhambakan diri kami. Sebab itu ibadah yang mana terjemahannya perbuatan hamba. Kalaulah zahirnya ibadah, tapi pada waktu itu kita contoh buat kerana riak, Allah tak terima. Pada waktu itu sebab dia bukan perbuatan hamba, walaupun zahir kelakuan tu hamba. Tetapi sebaliknya, kalaulah contoh benda biasa, contohnya kita tidur, kita makan, itu dah dikira rutin harian, setiap orang tidur dan makan. Tetapi kalaulah benda yang biasa, bila pada waktu itu kita buat sebagai perbuatan hamba, kita buat kerana Allah, kita makan kerana nak bangun pada waktu malam, nak dapat kekuatan ibadah, kita tidur pun sama. Perbuatan yang biasa boleh berubah menjadi luar biasa. Pahala, menjadi luar biasa. Lalu itu maksud dia punya rahsia. Bila seseorang tu mencari, Allah pasti akan bagi petunjuk. Sama juga macam Abdullah Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu dia memang mencari. Maka pada waktu itu dengan Al-Quran menjadikan pada waktu itu dapat petunjuk. Sehingga kan dengan Al-Quran, kecintaan pada Nabi SAW, dia tinggalkan segala-galanya. Padahal dia orang kaya. Sebab dia berada membesar bersama pakciknya yang kaya. Bahkan kalaulah kita lihat dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, dia ini kalau waktu malam, dia suka baca Al-Quran sepanjang malam. Bahkan dalam sepotong riwayat yang lain, riwayat sirah, ketika mana waktu siang pun dibaca Al-Quran sepanjang hari dalam solat. Kecintaannya pada Al-Quran sebenarnya adalah sangat luar biasa. Maka sebab itu soalan tadi, mengapakah keinginan yang tinggi untuk mengetahui agama Islam? Sebab dia memang nak. Dan pada waktu itu hidayahnya disebabkan Al-Quran
dan selepas daripada itu dia sentiasa berada bersama dengan Al-Quran. Soalan yang kedua, berapa lamakah dia telah sembunyikan Islam dia? Maka daripada kajian bila kita lihat dia dapat Islam sebelum para sahabat dan Nabi tiba di Madinah. Dan kemudian dia hanya berhijrah sekitar tahun yang kedua hijrah. Bererti dia simpankan Islam itu lebih kurang setahun ataupun setahun lebih. Dan kenapa dia simpankan Islam dia? Kenapa dia tak berhijrah daripada awal? Sebab dia sangat mengharapkan pakciknya pada waktu itu masuk Islam. Namun bila dia dah tunggu beberapa tahun, pakciknya tidak masuk Islam dan kemudian pakcik dia masuk Islam, bahkan seluruh kabilah Muzani ni masuk Islam, sehingga Nabi SAW bersabda, innalil buyuti buyut imana. Ada penempatan-penempatan kabilah ini yang mana adalah kabilah yang mana iman. Dan ada penempatan-penempatan yang terkenal dengan nifak. Dan sesungguhnya kabilah yang memang ada iman adalah Al-Muzani. Sebab mereka masuk Islam sekali ramai. Tetapi ketika mana dia tunggu, pada waktu itu pakcik dia belum masuk Islam, lalu dia simpan lebih kurang setahun ataupun setahun lebih keislaman dia. Subhanallah. Ini sedikit sebanyak Ustaz mengenai Abdullah Al-Muzani ini. Dia tunggu, akhirnya dia dah nekat, dia keluar dan dia sendiri pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi saudara-saudara penonton semua, sebenarnya nampak macam Ustaz nak habis tadi. Banyak lagi yang Ustaz nak cerita lagi, insya-Allah. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan orang yang bersama dengan kita pada pagi ini mungkin bukanlah keseluruh rakyat Malaysia yang melihat rancangan pada pagi ini. Mungkin sebahagian sahaja yang bersungguh-sungguh, yang mungkin ada pada hari ini yang menyalin daripada perkataan Assalamualaikum sehinggalah akhir program. Moga-moga perbuatan ini semua, hari ini kita berkumpul dan belajar ilmu agama dan belajar para sahabat, asbab hidayah untuk diri kita dan asbab hidayah untuk semua umat Islam, insya-Allah. Saya tertarik apabila Al-Fadhil Ustaz mencerita, Al-Fadhil Maulana Ustaz menceritakan kepada kita tadi, kebenaran agama ini kita perlu mencari. Cari kebenaran, cari agama. InsyaAllah Allah SWT akan membantu kita untuk memberikan kita kefahaman, insyaAllah. Baik, tanpa selengahkan masa, berbaiki lagi beberapa minit. Berapa minit, tak lama dah tuan-tuan dan puan. Kita nak habislah perbincangan kita mengenai sahabat Nabi. Yang mana Abdullah Al-Muzani ni kecintaannya terhadap Al-Quran luar biasa, kata Ustaz tadi. Jadi kita nak tahu lagi mengenai Abdullah Al-Muzani ini, dan masih lagi saya tengok ada ramai orang yang keliru mengenai Abdullah Al-Muzani. Jadi kita nak kenal Abdullah Al-Muzani ini, sahabat Nabi ini yang satu, Al-Muzani yang mana. Jadi insya-Allah kita nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Adakah Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar di kalangan tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dan mempunyai ramai anak murid? Yang kedua, apakah teknik dan amalan Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu sehingga menjadi seorang ahli fikih dan hadis, iaitu seorang yang siqah dan thabit serta banyak menghafal dan meriwayatkan hadis? Ni soalan Hana Wanci. Dia tanya kenapa Abdullah Al-Muzani ini dia famous dalam kalangan tabi'in pula, ada ramai anak murid. Yang kedua, kenapa dia, macam mana dia belum jadi orang faqih dalam ilmu fiqh dan ilmu hadis? Fadhal Ustaz. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz atas peluang yang diberikan. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang mungkin baru join. Mohon jasa baik untuk kita ajak, kita kongsi, kita share ataupun kita tag rakan-rakan, teman, ahli keluarga, sahabat taulan kita yang lain untuk mengenali insan yang hebat, sahabat baginda Nabi SAW. Lalu tadi terima kasih kepada Hana Wanci di atas soalan.
Lalu soalannya adalah berbunyi, adakah Abdullah Al-Muzani seorang ulama besar tabi'in? Jawapannya tidak dan juga ya. Okey. Tidak daripada sudut adakah Abdullah Al-Muzani yang sedang kita bincangkan ini tabi'in? Jawapannya tidak. Sebab beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau, kita dah sebutkan tadi, mendapat kemuliaan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan dia, Nabi menzahirkannya baginda redha terhadap dia, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke liang lahat ketika mana nak mendafankan dia di dalam peristiwa Tabuk. Lalu daripada sudut adakah beliau tabi'in? Tidak. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sudut adakah ada Abdullah Al-Muzani yang tabi'in? Sebenarnya ada, tetapi nama penuhnya bukanlah Abdullah Al-Muzani. Nama penuhnya adalah Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Abdullah tu nama ayah dia. Namanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ya, adalah seorang tabi'in. Ya, seorang faqih. Ya, seorang muhaddis. Namun dia bukan sahabat. Beliau adalah tabi'in. Namanya adalah Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, di mana beliau meninggal dunia pada tahun 108 Hijrah. Adapun Abdullah Al-Muzani sahabat tadi, beliau wafat pada tahun 9 Hijrah dalam peperangan Tabuk. Maka ini adalah perbezaan yang perlu kita faham dan perlu kita kenal supaya kita tidak keliru. Lalu saya harap itu membantu. Kemudian soalan yang kedua, apakah teknik dan amalan sehingga beliau boleh menjadi ahli fiqh dan hadis? Lalu kerana beliau adalah sahabat dan bukan tabi'in, dan beliau meninggal dunia ketika mana baginda Nabi SAW masih hidup. Sebab itu tak banyak riwayat beliau yang sampai kepada kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan oleh Allah. Para sahabat ketika mana selepas kewafatan baginda, barulah mereka ada peluang pada waktu itu untuk berkongsi riwayat, berkongsi hadis kepada orang-orang yang tidak berkesempatan untuk dapat hadis tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana baginda hidup, maka kebanyakan orang akan ambil terus daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita belajar orang seperti Abdullah Al-Muzani, kenapa nama dia tak banyak dalam periwayatan hadis? Sebab beliau meninggal dunia ketika mana Nabi masih hidup. Lalu pada waktu itu beliau tak berkesempatan nak mengajar kepada orang lain ataupun nak berkongsi hadis itu kepada orang lain, sebab semua orang akan belajar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka berada dan tiba di Madinah. Begitulah juga sebab kita nampak contohnya kenapakah Fatimah radhiyallahu taala anha tidak banyak riwayat seperti mana Aisyah, sebab Fatimah meninggal dunia beberapa bulan selepas kewafatan Nabi. Sebab itu juga kita nampak seperti Abu Bakar, tak banyak riwayat yang sampai kepada kita kerana Abu Bakar tak berkesempatan untuk mengajar banyak. Ketika mana Rasulullah wafat, beliau sempat menjadi khalifah selama 2 tahun setengah, dan pada waktu itu ada pelbagai peristiwa yang beliau hadapi. Ada nabi palsu yang begitu banyak, ada golongan murtad yang begitu ramai. Kemudian pada waktu itu ada golongan yang dia tolak zakat adalah sebahagian daripada rukun Islam. Lalu Abu Bakar selesaikan itu dalam tempoh 2 tahun, maka beliau tak sempat nak mengajar banyak hadis kepada orang lain. Sebab itulah kita tak belajar banyak riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu sebab itu kepada soalan tadi, adakah Sayyidina Abdullah Al-Muzani dia banyak meriwayatkan hadis? Jawapannya tidak. Itu bukanlah Abdullah Al-Muzani sahabat, tetapi Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang merupakan daripada kalangan tabi'in. Lalu saya harap dapat membantu Al-Fadhil Ustaz akan persoalan ini, dan sebab itu kadang-kala nama yang lebih kurang sama, tetapi pentingnya untuk kita tengok dia punya tarikh wafat dan tarikh lahir supaya tidak keliru. Macam contoh kita dah kenal tadi yang Abdullah Al-Muzani dia wafat tahun 9 Hijrah. Ada pula Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani dia meninggal dunia tahun 108 Hijrah. Lalu tak mungkin orang yang sama. Lalu saya harap dapat membantu insya-Allah. Makna Abdullah Al-Muzani ni kehidupannya dengan Nabi SAW, saya kira antara sahabat begitu singkat Ustaz.
Ada lagi ramai yang lebih singkat. Ada contohnya macam As'ad bin Zurarah, yang mana orang yang mula-mula jumpa Nabi daripada kalangan penduduk Madinah, dia meninggal dunia pada tahun pertama ataupun kedua hijrah. Masya-Allah. Tapi di antara walaupun kita cerita pasal para sahabat ni tak banyak, tapi 2 jam juga kita cerita tak habis lagi Ustaz. Masya-Allah. Inilah kita terrahmat para sahabat, walaupun dah ribuan tahun telah meninggalkan kita, sampai ke saat ini kita masih lagi bicara mengenai mereka insya-Allah. Daripada Masripah Nur Jama'in insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jasa dan sumbangan Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu kepada Islam? Apakah setelah memasuki Islam beliau telah bercita-cita dan berhasrat untuk syahid mempertahankan Islam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Apakah dia punya jasa Ustaz Al-Fadil Al-Fadil Ustaz, iaitu jasa Abdullah Al-Muzani dan juga dan cita-cita mereka yang mungkin tadi Ustaz dah cerita, mungkin kita boleh ulang sekali lagi insya-Allah. Fadhal. Terima kasih banyak kepada Masripah Nur Jama'in yang bertanya. Lalu daripada sudut jasa Abdullah Al-Muzani, maka daripada sudut jasanya tidak lain tidak bukan sebagai seorang anak muda yang berusia 16 tahun, yang pada waktu itu dia sanggup tinggalkan segala kemewahan, segala kesenangan, dan sanggup hanya datang kepada Nabi dengan berpakaian 2 lapis selimut, satu di atas dan satu di bawah. Maka itu adalah jasa yang besar yang kita boleh belajar. Tetapi daripada sudut jasa, mungkin adakah beliau terlibat dengan pengumpulan Al-Quran ataupun pada waktu itu terlibat dengan perkara yang lain? Tidak. Sebab beliau meninggal dunia ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Cumanya beliau ini sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa membaca Al-Quran dalam solat pada waktu malam dan juga pada waktu siang, sehingga Nabi SAW puji dia. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah sebab dia suka baca Al-Quran dengan suara yang kuat. Kana sayyita, dia mempunyai suara yang kuat. Maka Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, adakah dia ini seorang yang murak, seorang yang riak, menunjuk-nunjuk? Kata Nabi, tidak. Innahu awwah, beliau adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Kecintaannya kepada Al-Quran sangat luar biasa. Lalu kalaulah kita boleh kata pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ada Abdullah Al-Muzani, yang pertama, bagaimana beliau habiskan usia muda dia pada waktu itu untuk melakukan pengorbanan untuk dekat dengan Nabi SAW. Pada usia 16 tahun, dia sanggup berpakaian seperti itu, hanya 2 lapis selimut, satu ditutup atas dan satu ditutup bawah. Dan pada waktu itu sanggup bersama dengan Nabi SAW sampailah wafat, sampailah Nabi SAW yang mendafankan beliau. Kemudian yang kedua, yang kita boleh belajar daripada Abdullah Al-Muzani, kecintaan yang luar biasa terhadap Al-Quran, sehingga saya dah kongsikan di awal, bagaimana ketika mana sahabat Muhajirin nak pergi ke Madinah, dia sanggup kejar berjalan kaki, mencatat, menghafal, mempelajari Al-Quran daripada sahabat-sahabat para Muhajirin. Kesungguhan dia. Dan ketika mana dia berada bersama dengan Nabi pun, dia sentiasa membaca Al-Quran di dalam solat. Lalu kecintaan dia kepada Al-Quran, yang mana kita boleh ambil semangat itu dan kita boleh ambil pengajaran itu untuk kita sentiasa bersama dengan Al-Quran. Kerana orang yang dia selalu membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan malaikat pencatat yang mulia. Dan kemudian apakah lagi yang kita boleh belajar daripada Abdullah Al-Muzani, iaitu bagaimana dia sanggup korbankan segala-galanya juga untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh sahaja contohnya duduk dekat kampung dia dan tunggu sehingga semua orang masuk Islam, baru dia datang ke Madinah. Tetapi kerana cintanya pada baginda Nabi, pada waktu itu nak berada dekat dengan baginda Nabi, dia sanggup tinggalkan segala-galanya. Maka itu satu pengajaran juga yang kita boleh ambil. Lalu inilah beberapa perkara yang kita dapat ambil pengajaran daripada Abdullah Al-Muzani Zulbijadain radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Ustaz, kita bila mana cerita pasal sahabat ni, kita macam Ustaz cakapkan tadi,
kisah para sahabat ni merutun jiwa kita. Jadi kisah-kisah inilah membantu kita untuk kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, kita dah kesentukan masa Ustaz, dah sampai ke penghujung, beberapa minit lagi. Mungkin Ustaz boleh bacakan doa yang ringkas dan juga mungkin sedikit nasihat ringkas kalau ada Ustaz nak cakap lagi mengenai pesanan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, dan doa yang ringkas sebelum kita penutup Ustaz. Fadhal. Baik. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan juga dimuliakan oleh Allah. Kadangkala untuk kita nak menyampaikan sesuatu mesej untuk menarik orang kepada Allah dan juga kepada agama Allah dan juga Rasulullah, sebenarnya jalan yang paling baik adalah berkongsi cerita. Berkongsi cerita. Sebab kadangkala kalaulah kita, orang tu dia jauh daripada agama, kita pada waktu itu nak cerita tentang fiqh ataupun nak cerita tentang sesuatu yang berat, kadangkala orang dia semakin jauh daripada agama. Dia belum apa-apa kita dah kata benda ni macam ni, benda ni macam ni. Solat kau tak sah selama ni, wuduk kau tak sah. Kadangkala orang akan menjadi semakin jauh daripada agama. Tetapi sebenarnya yang paling manusia suka adalah cerita. Baik Ustaz. Dan sebab itu Al-Quran pun penuh dengan cerita. Baik Ustaz. Masya Allah Ustaz. Kita sebenarnya nak dengar lagi Ustaz, tapi kita kesentukan masa dan kita mengejar masa. Mudah-mudahan Allah merahmati program kita pada pagi ini. InsyaAllah saya dan Farid Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terlebih bicara dan tidak dapat sampaikan dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah redha dan Allah ampun dengan kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.